Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Jadi video saya pada kali ini, saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga Sakinah, iaitu modul 2, iaitu persediaan keibubapaan, dan dalam buku MKS, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Jadi pada modul yang kedua ini, persediaan keibubapaan, dalam program yang kedua iaitu persediaan mental. Objektif bagi program persediaan mental ni adalah untuk memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam sesebuah rumah tangga. Dia terdapat 8 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program persediaan mental ini, dan yang pertamanya adalah perbezaan alam bujang dan alam rumah tangga. Jadi semesti maklum adalah alam bujang tu bermaksud mana-mana lelaki atau wanita yang belum pernah melakukan akad nikah yang sah mengikut hukum syarak lah, iaitu alam rumah tangga. Bermaksud mana-mana lelaki atau wanita yang sudah diakad nikahkan secara sah mengikut hukum syarak. Jadi tanggungjawab manusia sama ada semasa alam bujang maupun telah berumah tangga adalah terhadap Allah, diri sendiri, keluarga dan sekalian makhluk. Jadi keistimewaan beribadah bagi pasangan yang telah berumah tangga, iaitu solat orang yang berumah tangga ganjarannya adalah 70 kali ganda daripada solat orang yang bujang. Dan amalan anak-anak yang belum balik ganjarannya adalah diterima oleh kedua ibu bapanya. Kematian anak yang masih kecil akan menjamin ibu bapanya masuk ke syurga. Kemudian memberi makan anak isteri adalah sedekah, dan seterusnya bekerja mencari nafkah adalah jihad. Manakala seterusnya aktiviti yang kedua adalah tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami ni adalah patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Ia bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisihan dalam sesuatu perkara, kamu mengembalikannya kepada kitab, iaitu Allah dan Al-Quran dan sunnah serta Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik, itu bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Kemudian dia menjadi pemimpin atau ketua keluarga kepada anak dan isteri. Kemudian mengajar ilmu fardu ain kepada anak dan isteri, seperti ilmu tauhid, akidah mereka tu betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu ilmu fiqh supaya ibadahnya betul dengan syariat agama, ilmu akhlak tu supaya terhias kehidupannya dengan akhlak yang terpuji, ilmu tasawuf supaya ia ikhlas dalam beramal dan mendapat ganjaran, memberi nafkah zahir seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, wang dan punca dari punca yang halal, dan memberi nafkah batin sebagai penasihat dan pemudah cara kepada ahli keluarga. Kemudian dia bertanggungjawab memastikan jalan dan laluan hidup mengikut lunas-lunas Islam. Kemudian dia berlaku adil dan tidak menzalimi anak isteri, dan memberi keutamaan kepada urusan kebahagiaan rumah tangga. Kemudian memastikan tidak berlaku sebarang kemaksiatan dalam rumah tangga. Manakala seterusnya adalah aktiviti yang ketiga, iaitu tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri ni dia patuh kepada hukum Allah dan Rasul. Patuh kepada perintah suami sama ada dalam keadaan susah dan senang, kecuali yang bertentangan dengan hukum syarak. Sentiasa berhias diri untuk suami saja. Kemudian sentiasa menjaga diri dan rumah tangga. Kemudian
menjadi pendorong dan penasihat dalam hal kebajikan. Kemudian memahami hal-hal yang digemari dan dibenci oleh suami. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan hendaklah menyenangkan hati suami. Kemudian dia sentiasa mendoakan keselamatan atas suami dan keluarganya dalam setiap waktu, terutamanya selepas sembahyang. Sentiasa menambah ilmu agama dan serta amalan-amalannya lah, dengan gemar membaca, mendengar kesed-kesed sarahan agama, menonton dan mendengar rancangan berbentuk agama di televisyen ke, radio ke, YouTube ke, kemudian mengikuti majlis-majlis taklim, bersifat keterbukaan dan menilai diri. Okey. Dan seterusnya adalah aktiviti yang keempat, iaitu ciri-ciri adab suami isteri soleh. Jadi ciri-ciri suami yang soleh itu adalah bertanggungjawab dalam memimpin rumah tangga. Kemudian dia tidak kedekut dan bersifat sederhana dalam berbelanja keluarga. Kemudian dia memberi kasih sayang, mengambil berat terhadap ahli keluarga. Dia tidak terburu-buru dalam menerima aduan kabar-kabar angin, tidak berlaku curang, jujur serta sentiasa menepati janji terhadap anak dan isteri. Jadi sentiasa menjaga kebersihan diri zahir dan batin. Kemudian dia mencegah perkara-perkara yang mungkar di kalangan keluarga. Dan ciri-ciri isteri yang solehah pula adalah segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami. Jadi jikalau lelaki mengajak isteri dia ke tempat tidur, lalu isteri itu menolak, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan yang marah, maka isteri itu dia di dalam dilanatilah oleh para malaikat serta waktu pagi. Dan seterusnya tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kemudian tidak bermasam muka terhadap suami. Kemudian sentiasa menuturkan kalimah-kalimah yang baik-baik. Kemudian dia tidak membebankan suami dengan permintaan yang di luar kemampuan suami. Kemudian dia keluar rumah hendaklah dengan izin suami. Berias hanya untuk suami, menilai pengorbanan suami, tidak membenarkan orang lain yang tidak diizinkan oleh suami masuk ke dalam rumah. Kemudian menerima tunjuk ajar daripada suami, menghormati mertua serta kaum keluarga suami, sentiasa berada dalam keadaan bersih. Isteri sebagai penenang dan penyeri rumah tangga. Manakala seterusnya adalah aktiviti yang kelima, iaitu cabaran hidup suami isteri. Jadi suami isteri ni hendaklah juga mengetahui dan bersedia menghadapi cabaran hidup sebagai suami isteri. Antaranya adalah seperti cabaran dalaman lah, dia kejahilan tentang pengurusan keluarga dan rumah tangga. Kemudian dia kekurangan persediaan untuk menjadi suami dan isteri sama ada dari segi umur atau kematangan. Kemudian dia tidak memahami matlamat perkahwinan yang sebenar. Dia tidak kemampuan fizikal, sikap peribadi semula jadi yang negatif. Kemudian cabaran luaran pula adalah ekonomi yang tidak stabil. Jadi keadaan persekitaran yang tidak menjurus kepada kebahagiaan rumah tangga, dan seterusnya perkahwinan yang tidak direstui oleh keluarga. Kemudian berlainan budaya dan cara hidup. Kemudian perkahwinan yang tidak kufu, kemudian tidak boleh menyesuaikan diri, kemudian dia tidak mahu mengasuh atau memelihara atau mendidik anak. Kemudian dia mendapat pengaruh media massa yang tidak terkawal. Dan seterusnya adalah aktiviti yang keenam, iaitu gangguan orang yang ketiga. Adalah gangguan orang yang ketiga ni dalam rumah tangga ni, kita tahu sebenarnya dia ada undang-undang dia. Undang-undang dari dalam perkahwinan yang diganggu oleh pihak orang ketiga, yang mana kita boleh membuat aduan sekiranya dia menjadi mangsa kesalahan itu diletakkan di dalam enactment jenayah syariah 2013. Jadi mana-mana orang yang mengganggu rumah tangga orang lain ni dengan apa-apa cara sekalipun dan mempengaruhi, dia boleh mengabaikan tanggungjawab rumah tangga sedia ada, melakukan sesuatu kesalahan, dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi
RM3000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi mahkamah boleh memerintahkan lelaki atau perempuan itu supaya kembali kepada isteri atau suaminya. Jadi ramai yang tidak tahu tentang akta-akta ni. Jadi lebih-lebih lagi seorang isteri jika dia tidak ada orang ketiga, dia dah ada orang ketiga, dia cuba ganggu rumah tangga orang lain, dia, contohnya sebagai suami ke, isteri ke, adik-beradik ke, kawan sekerja, kenalan ke, jadi dia semua boleh disaman lah oleh pihak yang ketiga yang cuba mengganggu rumah tangga ni. Jadi siapa tu orang ketiga? Dia boleh jadi melibatkan ahli keluarga sendirilah, sama ada ibu bapa, mertua, adik beradik, ipar duai, sepupu, sepapat ke, siapa jugalah. Dia boleh jadi juga bekas kekasih suami ke, isteri ke, barangkali juga melibatkan kekasih gelap suami ke atau isteri, mungkin juga melibatkan orang luar seperti jiran, rakan sekerja, alumni sekolah, majikan ke, dan sebagainya. Dia macam-macam cara lah kita boleh buat aduan. Pergi ke Jabatan Agama Islam ke negeri yang berdekatan, kemudian menjelaskan bentuk gangguan atau hubungan pasangan tu dengan orang ketiga dan kesannya terhadap rumah tangga. Kemudian mengemukakan bukti kukuh lah dengan bentuk dokumen ataupun saksi mengenai gangguan orang ketiga tu. Kemudian aduan tu yang dibuat tu oleh mangsa tu akan disiasat oleh pegawai dan ataupun penguasa, dan kalau bukti kes tu boleh didakwalah di mahkamah syariah. Dan jika bersalah, orang ketiga tu akan dikenakan hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan. Jadi oleh itu suami dan isteri ni hendaklah menjagalah batas-batas yang digariskan oleh Islam supaya tidak menjejaskan perhubungan dan keharmonian rumah tangga. Dan seterusnya adalah aktiviti yang ketujuh, iaitu psikologi suami dan juga isteri. Jadi setiap kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ni adalah berpasang-pasangan, saling memerlukan dan saling bergantung antara satu sama lain. Sebagaimana siang pasangannya malam, matahari pasangannya bulan, pungguk apa lagi, macam pungguk rindukan bulan lah, apa lagi, kertas pasangannya pen, atau lelaki pasangannya perempuan. Jadi terdapat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan segalanya sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kami mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata-kata cinta yang saling kita lengkapkan dengan satu sama lain tu, dia hidup tak akan indah jika semua sama. Perbezaan adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling membenci. Kemudian apa? Cinta tak harus kita tak harus mencari kekurangan dari pasangan. Yang terpenting bagaimana kita saling melengkapi dalam kekurangan. Jadi kalau kita relatedkanlah kata-kata melengkapi cinta itu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia membuktikan bahawa suami dan isteri ni adalah pelengkap antara satu dengan yang lain, yang memerlukan pemahaman psikologi pasangan masing-masing. Jadi setiap pasangan ni dia perlu saling bertoleransi, saling membantu, saling berkomunikasi dengan jujur, saling bermaaf-maafan, saling menghormati antara satu sama lain, saling berkasih-kasihan, saling sebab kalau kita dapat pasangan yang menyenangkan hati pun tak handsome tak apa, janji kaya, itu Datuk Nazrihan yang cakap. Jadi kalau kita dapat pasangan yang menyenangkan hati pun, dia dah boleh mempengaruhi psikologi kita. Sama ada emosi, menggembirakan, sedih, bersemangat atau stres dan sebagainya. Jadi krisis rumah tangga tu dapat dielakkan dan tiada tekanan dalam mengharungi cabaran dugaan yang akan datang. Dan ayat kejayaan seorang lelaki itu kerana ada wanita di belakangnya, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, saya ingin kongsikan aktiviti yang ke-8, iaitu iktiraf kelemahan atau kekurangan diri. Bagaimana cara hendak iktiraf kelemahan atau kekurangan diri pasangan ni? Adalah dengan cara menerima pasangan dengan seadanya.
Jadi maksudnya dengan ikhlas. Mana ada manusia yang dilahirkan sempurna? Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan masing-masing. Jadi hidup ni mesti akan lebih rasa sempurna lah kalau ada pasangan tu dia saling melengkapi dan mengiktiraf kelemahan pasangan. Walaupun dia berbeza minat, berbeza latar belakang, berbeza apa-apalah. Jadi kat situlah letaknya nikmat dalam rumah tangga dan belajar menerima kekurangan pasangan. Pastinya akan ada terbina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi jangan selalu melihat kekurangan pasangan tu. Kalau tak suka dia, contohnya tidur berdengkur, ambil kapas, sumbat telinga, bawa bincang atau jumpa doktor atau pergi terapi. Kalau kita jumpa pasangan isteri pula, kekurangan dia suka beletih, cerewet. Sikit-sikit beletih, tu tak kena, ini tak kena. Letak baju dalam baldi salah, letak baju dalam bakul salah, letak baju dalam mesin basuh pun salah. Jadi suami nasihatkanlah atau bertanya sebenarnya awak nak apa. Kalau dia memang suka beletih, suami pula lah berubah. Terima sebagai hiburan. Bila isteri tu tak beletih jadi sunyi kan. Jadi kat situlah datanya ke harmoni rumah tangga yang terbina itu. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsikan dalam modul 2 program 2, iaitu modul Keluarga Sakinah ni. Minta maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan penyampaian saya tadi, dan saya harap ianya boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Dan saya sudahi akhir kata-kata ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.